Okay, Assalamualaikum. Baru-baru ini ada satu ulasan daripada penulis buku The Human Complex, Zamir Muhyiddin. Dia buat ulasan pasal cerita The Platform tahun 2019 kalau tak, tapi entah kenapa kita baru nak tengok tahun ni. Mungkin sebab PKP rasanya. Okay, antara salah satu daripada poin Zamir ialah dia ada cakap manusia ni cara semula jadinya adalah jahat ataupun evil ataupun cruel, kejam. Okay, dia ambil daripada ahli tokoh falsafah zaman dulu, Thomas Hobbes. Okay, jadi benda ni buatkan saya ingat pada waktu saya semester 1 dalam diploma. Saya ada belajar satu subjek namanya sains politik, tapi cuma satu semester je lah, tak power pun. Okay, dalam subjek tu antaranya kita belajar pasal kenapa sebuah negara tu wujudnya kerajaan. Okay, antaranya ialah idea daripada Thomas Hobbes ni lah. Sebab Thomas Hobbes ni kata yang manusia ni secara fitrahnya jahat. Jadi untuk mendapatkan sesuatu keadilan untuk mengawal manusia ni dengan menubuhkan kerajaan. Jadi itulah punya falsafah Thomas Hobbes lah. Ada juga falsafah tokoh-tokoh lain. Okay, daripada idea Hobbes ni kita lihat pada zaman sekarang lah, pada khususnya waktu PKP ni, peraturan kawalan pergerakan, media sosial, dalam isu-isu yang berlaku sekarang ni, ada setengah manusia, setengah orang yang bersikap tipu, bersikap jahat lah. Contohnya isu yang bukan baru lah, yang awal-awal dahulu ialah pakar jantung. Kalau tak silap dia bergaduh mulut lah dengan penguat kuasa. Dia kata dia jogging seorang-seorang di jalan private property. Kemudian dia pun kena tahan lah. Tapi saya baca berita baru-baru ni, dia tak mengaku bersalah. Jadi dia akan proses seterusnya lah, tak pasti macam mana. Itu kes-kes macam curi face mask dekat hospital kan. Ada satu tu paling kelakar, dia kata bukan dia curi, tapi abang saudara dia ke dia punya sepupu kerja hospital. Jadi dah lah curi, lepas tu post dekat Facebook. Lepas post kat Facebook kena kecam, dia pecah tembelang, cakap yang curi tu dia punya saudara dia kerja hospital lagi. Repit sangat. Dengan isu lain pula macam NGO. Saya ada follow lah beberapa NGO ni. Dia cerita pasal dia tolong buat tabung NGO, tapi banyak yang menipu, banyak yang buat permohonan letak maklumat palsu, sampaikan mereka terpaksa buat laporan polis untuk cover diri di balik, cover mereka lah, takut ada tindakan apa semua kan. Sebab orang yang buat permohonan tu letak gambar palsu, bukan milik sebenar. Jadi orang yang sebenar dalam gambar tu dia marah lah, sebab gambar ni disalahguna untuk satu bentuk penipuan. Dan dekat tu kalau kat Facebook lah, kalau dekat Twitter, kes penjual online tak pasti kerja dia apa, buat tabung, tapi tabung atas nama sendiri, tabung dekat bank peribadi lah, bukan akaun NGO ataupun akaun pertubuhan khas. Jadi perkara ni menimbulkan rasa tak senang netizen, jabatan netizen negara ni, sebab antara sebabnya sikap bongkak dia. Apabila orang persoalkan, dia menjawab dengan nada yang kasar. Orang pun ada kalau tak silap ada orang buat laporan polis, ataupun ada orang buat laporan pada Bank Negara Malaysia bawah Seksyen 137 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Ingat lagi sebab ada buat tulisan ke sana. Okay, itulah contoh-contoh manusia yang tengok bersikap pentingan diri, bersikap jahat lah. Macam idea Thomas Hobbes. Tapi sebenarnya selain Thomas Hobbes, ada juga ahli falsafah zaman dulu, namanya Jean-Jacques Rousseau. Saya tak pasti nak sebut nama dia macam mana. Dia mengkritik pandangan Hobbes. Dia kata manusia pada asalnya fitrah dia baik, bukannya jahat. Dia disebabkan tamadun manusia, disebabkan pembahagian sosial. Bila manusia dah berjaya, barulah
manusia itu jadi jahat. Itu hujah Rousseau lah bila dikritik Thomas Hobbes. Kita boleh tengok pada situasi sekarang ni, PKP ni, COVID-19 ni, banyak juga manusia-manusia yang berhati mulia, yang baik, bagi pertolongan, seperti mana kerajaan-kerajaan, orang kerajaan yang terbaru, mereka yang berpangkat jusa, pangkat tinggi telah bersetuju untuk potong sebahagian daripada gaji mereka untuk diberikan bantuan, ataupun contoh yang di Pertuan Agong, dia setuju untuk potong emolumen, allowance diraja, dan barisan kabinet lah. Itu dari segi kerajaan. Dan dari segi NGO, banyak NGO yang menolong orang susah. Kita tengok, kita rasa terharu lah. Kita pun rasa nak bantu, sebab bukanlah menunjuk. Sebab kan ada dalam satu hadis kan, Nabi bagi tahu siapa yang memulakan satu perbuatan tu, perbuatan baik, dia akan dapat pahala orang yang buat baik yang. So makin banyak dia akan bergabung lah. So kita untung lah siapa yang memulakan kan. Jadi inilah sifat manusia yang baik lah. Dari lain pula, macam ada satu video viral Lenggong tu dekat Perak. Bila saya google, ketua balai polis tu dia nasihat seorang budak lelaki ni, belakang dia ada macam mak dia lah kalau tak silap. Dia nasihat lah kenapa budak tu degil, langgar peraturan kawalan pergerakan, keluar rumah. Pihak polis tak tahan pun dia, tapi pihak polis nasihat lah, macam nasihat ayah pada anak dia lah. Dia lelaki tu dan kematian ayahnya, jadi mungkin tu sebabnya dia rasa kesihan lah, terpanggil nak bagi nasihat berbentuk marah lah, macam marah sayang. Tapi betul lah macam tu antara yang buat kita rasa terharu lah. Orang yang bagi bantuan ni, contoh macam Ustaz Abid Liu, dia tolong tu yang naik kerusi elektrik tu. Mula ada budak, ada siapa entah yang viralkan tentang makcik tu kan. Tutup saya tengok, esok Abid Liu jumpa makcik tu. So maksudnya dia laju untuk tolong orang. Jadi kita ni, kita ada pilihan lah dalam hidup ni, terutama situasi yang getir ni, situasi yang semua orang susah. Tak ada, kita ada pilihan. Kita nak buat jahat ke kita nak buat baik, tu je. Kita nak pentingkan diri sendiri ke, ataupun kita nak tolong orang lain yang lagi memerlukan. Sebenarnya banyak orang yang lagi susah daripada kita, cuma ada antara kita yang rasa tak cukup. Yalah, macam kes pelajar dekat satu universiti awam tak bersyukur, padahal makanan percuma. Dia mempertikaikan RM15 sehari, kenapa dapat macam tu? Tapi pada saya RM15 kira dah untung lah satu hari. RM15 satu hari, 3 kali makan, okey lah, cukup lah tu kan. Satu kajian yang dibuat dekat Yale University dengan Harvard University pada tahun 2012, ada 3 orang pengkaji ni kajilah manusia ni sebenarnya dalam satu situasi ni kita lebih pentingkan diri ataupun kita membantu orang lain. Okey, bila dia buat kajian tu, dia dapat satu keputusan yang manusia ni lebih cenderung untuk tolong orang lain sebenarnya. Jadi kita bolehlah ambil satu hadis Nabi yang mengenai anak kecil yang lahirnya fitrah. Jadi fitrahnya apa? Fitrahnya adalah baik. Selain dua tokoh yang saya sebut tadi, Hobbes dan Rousseau, seorang tokoh juga namanya Aristotle ada cakap dalam buku dia Nicomachean Ethics, dia ada sebut to be either vicious or virtuous. Maksudnya kita ada pilihan untuk jadi vicious tu jahat lah, ataupun virtuous ni baik, berakhlak. Jadi kesimpulannya, pilihan pada tangan kita. Allah ni jadikan kita manusia, dia ada kelebihan untuk berfikir, kelebihan gunakan akal untuk pilih, nak pilih mana, sama ada jalan ke arah syurga ataupun jalan ke arah neraka. Okay, Nabi pun ada sebut dalam satu hadis tentang mereka yang tak masuk syurga ni sebenarnya mereka yang tak nak. Sahabat pun terkejut lah kan, kenapa tak nak? Tak ada siapa yang nak masuk syurga kan, semua nak masuk syurga. Jadi Nabi jawab, mereka tak nak masuk sebab mereka tak nak ikut perintah dan
melanggar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, kita manusia ni kita ada pilihan, dan pilihlah yang sebaiknya, elakkanlah daripada memilih yang salah, dan carilah mereka-mereka yang berpengalaman, mereka yang berilmu untuk membimbing kita, sebab kita pun ada masa kita tak tahu. Takkanlah kita nak fikir seorang diri kan. Jadi manusia tu Allah ciptakan bukan kita seorang saja. Kita ada kawan-kawan, kita ada ahli keluarga, kita ada para ulama, guru-guru, cikgu, apa semua yang boleh bimbing kita, kawan-kawan semua yang baik-baik. Semoga memberikan pengajaran kepada kita dalam tempoh PKP ini, dan semoga kita selamatlah, insya-Allah.